عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يد السارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأوتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها أن تستعفف بها عن زنا ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته أخرجه البخاري ومسلم. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah seorang lelaki yakni di kalangan umat yang terdahulu, demi sesungguhnya aku akan memberi sedekah pada malam ini dengan satu sedekah. Lalu dia keluar membawa sedekahnya. Tiba-tiba diberi ke tangan seorang perempuan lacur. Di waktu paginya orang ramai bercakap. Dia memberi sedekah kepada seorang perempuan lacur. Lalu dia berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku tersilap kerana memberi sedekah kepada seorang perempuan lacur. Seterusnya dia berkata, pada malam yang lain, demi sesungguhnya aku akan memberi sedekah pada malam ini dengan satu sedekah. Tiba-tiba diberinya kepada seorang yang kaya. Lalu di waktu paginya orang ramai bercakap. Dia memberi sedekah semalam kepada seorang yang kaya. Lalu dia berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku tersilap kerana memberi sedekah kepada seorang yang kaya. Pada malam yang berikutnya dia berkata, demi sesungguhnya aku akan memberi sedekah pada malam ini dengan satu sedekah. Maka keluarlah ia membawa sedekahnya. Tiba-tiba diberi ke tangan seorang pencuri. Di waktu paginya orang ramai yang berkata, dia memberi sedekah semalam kepada seorang pencuri. Lalu dia berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku telah tersilap kerana memberi sedekah kepada perempuan lacur, memberi sedekah kepada orang kaya, dan memberi sedekah kepada pencuri. Lalu Allah mengutuskan kepadanya, yakni malaikat, memberitahu kepadanya, sesungguhnya sedekah kamu telah diterima oleh Allah. Dan perempuan yang berzina itu, mudah-mudahan dia menjadi seorang yang baik dan meninggalkan zina. Dan mudah-mudahan orang yang kaya mengambil iktibar
Lalu dia juga membelanja dan menyumbangkan hartanya daripada apa yang diberi oleh Allah. Dan mudah-mudahan pencuri menjadi baik dan meninggalkan amalan mencurinya. Hadis ini berkait dengan firman Allah Ta'ala, "Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Engkau tidak bertanggungjawab memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Dan apa-apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, maka diserah kepada kamu akan ganjarannya. Dan apa-apa yang kamu belanjakan kerana Allah, malaikat kerana Allah, dan tidaklah kamu membelanjakan daripada kebaikan, malaikat ditunaikan kepada kamu akan pahalanya, dalam keadaan kamu tidak dizalimi walaupun sedikit. Menunjukkan bahawanya yang penting bagi seseorang itu ialah ikhlas di dalam niatnya. Termasuklah niatnya memberi sedekah, memberi sumbangan. Tidak kira kepada siapa dia beri sedekah, Allah Ta'ala akan menerima pahala dengan niat dan ikhlasnya. Sekiranya berlaku kesilapan, dia memberi sedekah kepada orang yang tidak layak dia memberi sedekah kepadanya. Memang dia beri sedekah, sepatutnya dia beri kepada orang yang berhak. Tiba-tiba dia silap, beri kepada orang yang tak patut diberi, sebagaimana disebut dalam hadis ini. Dia beri kepada pelacur, dia beri kepada orang kaya, dia beri kepada pencuri. Semua jenis manusia ni jenis manusia yang tak patut diberi sedekah padanya. Tetapi oleh kerana orang yang memberi sedekah itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia beri sedekah pula malam supaya orang tak nampak, bukan siang. Siang hari orang nampak, tambahan pula suruh ambil gambar pula, supaya orang nampak, orang tahu kita beri sedekah. Itu termasuk di dalam kerja-kerja riak, kerja menunjuk-nunjuk kepada orang, kecuali dia membuat sesuatu perkara untuk menggalakkan orang lain, sebagaimana sahabat menyumbangkan kepada satu rombongan yang miskin datang menghadap Rasulullah SAW, lalu dianjurkan derma, maka tampil sahabat dalam majlis memberi sumbangan, dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan jalan yang baik lalu orang ikut, maka diberi pahala kepadanya. Sekiranya dia menyumbang dengan cara terang-terang supaya memberi semangat kepada orang lain, bukan kerana menunjuk-nunjuk, tetapi kerana menggalakkan orang lain, maka dia mendapat pahala. Kalau kerana berbangga diri menunjuk-nunjuk, maka tidak ada pahala. Ikhlas merupakan perkara yang sangat penting dalam amalan kita, terutamanya di dalam amalan-amalan yang berkait dengan manusia dan hubungan dengan Allah, seperti sumbangan sedekah. Oleh kerana itulah maka digalakkan memberi sedekah dalam keadaan bersembunyi, dalam keadaan orang tak tahu, sebagaimana lelaki yang diriwayatkan di dalam hadis ini. Dia beri sedekah di waktu malam supaya orang tak nampak, tapi orang nampak juga. Orang nampak juga, dan orang buat cerita pula. Dia beri sedekah kepada pelacur, beri sedekah kepada pencuri, beri sedekah kepada orang kaya, dan dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Apa yang dia buat itu kerana Allah Ta'ala, dia memuji Allah Ta'ala, dan dia melakukan kesilapannya. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya malaikat untuk memberitahu kepadanya bahawa semua sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala.
masalah orang tu jahat, itu satu hal yang lain. Mudah-mudahan sedekah dia membawa berkat. Berkat ini ialah perkara yang tak nampak dilihat. Perkara yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu makna berkat. Apa yang kita beri membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia menambahkan lagi harta, menjadikan orang yang terima itu baik. Kebaikan akhirat ialah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang memberi sumbangan sebagaimana yang diumumkan oleh Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka sama ada di waktu siang ataupun di waktu malam, sama ada secara rahsia ataupun secara terang, semua sumbangan itu ikhlas, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak takut pada hari kiamat kelak, dan mereka tidak berduka cita, tidak takut di hari kiamat dan tidak takut di atas dunia, dan tidak berduka cita. Apa makna tak takut di atas dunia? Dengan mana bila seorang itu pemurah, seorang itu baik, orang curi pemalu, perampok pemalu, kerana dia seorang yang baik. Perampok ni dan pencuri ni, perangai jahat dia ialah kerana tidak ada siapa yang menolong dia. Di samping dia tidak ada pelajaran. Kadang-kadang dengan sebab pemurahnya seseorang dan baiknya seseorang menjadikan dia mempunyai kehebatan dan disegani. Bukan sahaja disegani oleh orang yang baik, termasuk disegani oleh orang yang jahat. Maka dia tidak takut dan dia tidak duka cita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.